Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Berikut tadi adalah bacaan dari surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 100 hingga 110. Kenapa saya bacakan surah ini? Kerana surah yang kita seharusnya hafal. Kerana di zaman ini kita bakal menghadapi fitnah yang besar, itu fitnah Dajjal. Maka daripada Nabi SAW, maka barang siapa yang menghafal surah ini, maka dia akan dilindungi, dipelihara daripada fitnah Dajjal, insya-Allah. Jadi kita sambung kepada kupasan daripada buku ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga. InsyaAllah, hari ini saya pakai filter, pakai spek mata. Nampak lain sikit wajah saya, tapi tak apa, insyaAllah. Mari kita sama renungkan prakata daripada penulis daripada buku ini yang selalu saya bacakan sebelum saya memulakan bacaan pada tajuk-tajuk, pergi kepada tajuk-tajuk di dalam buku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua ibu bapa kita dan untuk diri kita dan seluruh umat Islam
di bumi, di muka bumi ini, mudah-mudahan dengan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapatlah kita mengambil berkat daripada apa yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkat apa? Berkat dalam kehidupan kerana mengamalkan syariat Islam sebagai wanita yang bermaruah dan terhormat. Segala puji bagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan tempat memuji dan bergantung harap segala makhluk. Tuhan penerima taubat dan keampunan akan segala orang yang bertaubat dan insaf akan dosa-dosa mereka. Tuhan yang menghendaki dan menentukan hidayah dan taufik serta menyesatkan kepada siapa sahaja yang dikehendakinya. Oleh itu, wahai Allah, kekalkanlah hidayah dan taufik yang Engkau berikan kepada kami dan ridhalah kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Oleh itu, wahai Allah, oleh itu, tidak lupa juga untuk mengucapkan selawat kepada junjungan mulia kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW, kekasih-Mu, kerananya di bumi ini dapat limpah rahmat dan berkat daripada-Mu, juga kepada para pewaris dan penyambung perjuangannya, itu para ulama amilin dan ulama sufi yang hak. Sesungguhnya rentak dunia ini sebagian besarnya dipengaruhi oleh para wanita yang asalnya Allah jadikan sebagai teman seiring kepada Nabi Adam AS dan sebagai perantaraan tempat memproses benih keturunan manusia dari generasi ke generasi hingga ke generasi kini. Kat luar rumah saya macam nak hujan, tapi tak apa, insya-Allah Allah izinkan kita untuk meneruskan majlis ilmu yang saya akan pergi kepada tajuk tadi, muka surat. Sekejap ya. Ya, muka surat 77. Siapa mengumpat pahala ibadahnya akan terhapus. Sesiapa yang melakukan umpatan, segala pahala kebajikannya terhapus dan Allah pindahkan kepada orang yang diumpatinya. Seperti kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di akhirat nanti ada hamba Allah yang diberi suratan amalannya dan dilihat banyak sekali tercatat pahala kebajikan yang ia tidak pernah lakukan. Lalu hamba Allah tersebut bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, dari mana semua pahala kebajikan ini?" Jawab Allah, "Itulah hasil daripada umpatan orang lain ke atas kamu, di belakang kamu, dan sedangkan kamu tidak tahu." Mengingatkan perkara itu, maka sebab itu Syekh Hasan Al-Basri, apabila diberitahu kepadanya tentang seorang yang mengumpatnya, lalu Hasan memberi hadiah sedulang kurma kepada orang yang mengumpatnya sambil berkata, "Aku mendapat tahu bahawa engkau telah menghadiahkan kebajikan kepadaku, maka sekarang aku ingin membalasnya dengan hadiah ini. Aku harap engkau terimalah yang tidak sebanding dengan hadiah yang engkau berikan. Lagipun aku tidak mampu membalas melebihi apa yang engkau hadiahkan itu." Wallahu alam. Majlis di dalam tajuk kecil yang lain, majlis yang bercampur umpatan terhijab rahmat Allah. Saya ulang, majlis yang bercampur umpatan terhijab dari rahmat Allah. Hatim Az-Zahid berkata, 3 perkara sekiranya ia terdapat di dalam suatu majlis, Allah tidak turunkan rahmatnya. InsyaAllah kita akan bincangkan tentang apakah ceritanya di dalam next video.
Sambungan daripada tajuk kecil, majlis yang bercampur umpatan terhijab daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatim Az-Zahid berkata, 3 perkara sekiranya ia terdapat di dalam satu majlis, Allah tidak turunkan rahmatnya. Yang pertama, kerana membicarakan hal dunia sahaja. Yang kedua, banyak ketawa. Yang ketiga, ada perbuatan umpatan. Dalam tajuk kecil lain, mengumpat menyebabkan kufur. Abu La'is As-Samarkandi di dalam kitabnya Tambihul Ghafilin berkata ada 4 macam boleh berlaku ke atas seorang yang mengumpat. Yang pertama, boleh menyebabkan kafir. Bagaimanakah yang boleh menyebabkan kafir? Ia berlaku apabila seseorang sedang melakukan umpatan, ketika ia diperingatkan kepada agar berhenti dan jangan mengumpat, lalu ia menjawab, ini bukan mengumpat kerana apa yang aku katakan ini adalah sebenarnya. Perkataan ini menyebabkan ia kafir atau murtad kerana menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, boleh menjadi nifak. Seorang itu boleh menjadi munafik apabila ia mengumpat, ini menceritakan keburukan seseorang dengan cara yang tidak menyebut nama orang tersebut. Tetapi orang yang diumpat itu dibayangkan sifatnya. Orang yang mendengar pula dapat membayangkan siapakah orang yang dimaksudkan tersebut. Sebab ia menjadi munafik ialah kerana ia berpura-pura baik, iaitu tidak mahu menjatuhkan aib orang sedangkan ia telah melakukan dengan cara berpura-pura tidak mengumpat. Contoh seperti ia berkata tak elok disebutkan nama orang itu, nanti dikatakan kita mengumpat pula. Sedangkan ia telah mengumpat orang itu walaupun tidak mahu disebut nama, tetapi telah dibayangkan sifat-sifat orang tersebut sehingga ada orang yang kenal dan dapat mengagak siapa orangnya. Yang ketiga, boleh terjadi maksiat, iaitu apabila orang itu memang tahu hukum bahawa mengumpat itu haram dan berdosa, tetapi ia melakukannya juga, maka hukum ke atas orang tersebut adalah berdosa dan ia telah melakukan kemungkaran dan maksiat. Kerana apa? Kerana ia tahu hukum mengumpat itu haram dan berdosa, tetapi dia buat juga. Yakni dia tetap juga mengumpat. Jadi ia boleh dihukumkan bahawa orang itu telah membuat kemungkaran, yakni maksiat. Yang keempat, boleh terjadi harus. Bagaimanakah yang dikatakan harus itu? Apabila seorang itu menceritakan kejahatan seorang ahli maksiat atau tujuan agar orang lain tidak terpengaruh dengan kejahatannya. Bahkan menurut Abu La'is As-Samarkandi lagi, ada kalanya perbuatan demikian mendapat pahala pula. Sekiranya dengan cara demikian dapat mencegah maksiat dan kemungkaran itu daripada terbabit kepada orang lain. Dalam konteks yang keempat ini, untuk mendapat pahala dan memberi dengan tujuan memberi agar orang lain tidak terpengaruh dengan kejahatannya, yang dimaksudkan di sini ialah kita menceritakan pada perumpamaan seseorang yang tidak pernah langsung dikenali oleh orang tersebut. Dan contoh tersebut sangatlah terkait dengan permasalahan yang sedang berlaku dan dengan tujuan agar kita menceritakan itu supaya orang yang melakukan maksiat itu bertaubat dan menyesal atas perbuatannya. Dalam konteks ini, Abu La'is Abu La'is As-Samarkandi mengatakan bahawa perbuatan yang demikian boleh mengundang kepada pahala kerana tujuan untuk mencegah maksiat dan kemungkaran tersebut. Kerana tujuan kita untuk mencegah maksiat dan kemungkaran tersebut tanpa dengan memberikan contoh daripada sesuatu kejadian atau berlaku kepada seseorang ahli maksiat lain tanpa yang orang yang dia nasihati itu mengenalinya. Itulah 4 hukum mengikut keadaan seseorang itu sekiranya ia melakukan umpatan. InsyaAllah untuk dalam bab kecil yang seterusnya, menjaga suara, satu topik yang agak menarik. Kita sambung dengan video seketika. Kita sambung seketika, rehat sekejap selepas ini. Dan saya ingin menyambung video dengan satu kisah
daripada kisah-kisah benar, buku Penglipu Lara, insya-Allah. Ni buku kisah daripada Penglipu Lara yang belum habis lagi kepuasan kita. Kisah-kisah benar Penglipu Lara, karangan Fatimah Haji Umar. Dalam buku ni, tajuk yang agak menarik untuk saya ceritakan iaitu pengemis cantik yang bertangan kudung. Muka surat 69, insya-Allah hanya cerita pendek, hanya sekadar 2 muka surat. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita. Pada zaman dahulu, kisahnya saya ceritakan berbunyi begini. Pada zaman dahulu terjadilah kemelesetan, masa kesulitan hidup yang menimpa kaum Bani Israel. Waktu itu seorang pengemis memasuki pintu rumah seorang kaya sambil mengucapkan, "Bersedekahlah kamu sekalian dengan sepotong roti dengan ikhlas kerana Allah. Sebab aku sejak 3 hari lalu tidak makan dan perutku telah lapar sekali." Pada waktu itu, anak perempuan si kaya mengeluarkan roti yang masih hangat dan diberikan kepada pengemis itu. Tiba-tiba datanglah si kaya, yakni ayah perempuan itu, kemudian memotong tangan anak perempuannya kerana memberi roti kepada pengemis itu. Melihat sikap si kaya yang demikian itu, Allah Subhanahu Wa Taala merubah hidupnya dan menghilangkan semua kekayaannya, sehingga si kaya itu menjadi fakir dan bahkan meninggal dunia dalam keadaan yang sangat hina. Sedang anak perempuannya yang cantik lagi kudung tangannya itu keluar kampung masuk kampung meminta-minta sedekah. Pada satu hari, anak perempuan itu sampai di rumah seorang kaya yang kebetulan si ibu kaya itulah yang keluar. Si ibu melihat serta memperhatikan kecantikannya, kemudian dijemputnya masuk ke dalam dan berniat untuk menjodohkan dengan anaknya. Setelah dikahwini oleh si kaya itu, si ibu memberikan perhiasan dan pakaian serba mewah sehingga perempuan pengemis itu semakin bertambah cantik. Kemudian setelah malam tiba, si ibu menghidangkan makan malam. Anak perempuan pengemis itu mengeluarkan tangan kirinya. Si suami berkata, "Sungguh aku telah mendengar bahawa orang fakir itu tidak tahu cara atau tidak tahu sopan santun. Keluarkanlah tangan kananmu dan makanlah dengan tangan kananmu." Si isteri itu mengeluarkan tangan kirinya lagi dan si suami mengulanginya suruhannya kepada isterinya. Isterinya merasa takut jika nanti kecacatannya akan diketahui. Tiba-tiba ada suara dari sudut rumah, "Keluarkanlah tanganmu yang kanan, hai perempuanku. Sungguh engkau telah memberikan sepotong roti kerana mengharapkan keredaanku. Maka tidak ada halangan bagiku menggantikan tanganmu yang telah dipotong oleh ayahmu dahulu." Anak perempuan itu lalu mengeluarkan tangannya dengan penuh ragu. Tiba-tiba tangannya sudah pulih dengan kekuasaan Allah dan makan bersama-sama suaminya.